Baik, kita mulakan dengan modul pertama iaitu pemilikan perniagaan. Baik, dalam perniagaan itu pastilah ada pemiliknya. Sama ada kita milik seorang ataupun mungkin kita berkongsi perniagaan kita dengan orang lain. Ya. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk mengenal pasti jenis pemilikan perniagaan dan menghuraikan jenis pemilikan perniagaan iaitu milikan tunggal dan perkongsian daripada aspek, ciri, kelebihan dan kekurangannya. Terdapat 3 jenis pemilikan perniagaan iaitu milikan tunggal, perkongsian dan syarikat berhad menurut share. Okey, perniagaan milikan tunggal ini dimiliki sepenuhnya oleh seorang individu. Ya. Oleh kerana dia seorang sahaja yang memiliki syarikat tersebut, maka dia adalah mempunyai kuasa mutlak untuk mengawal perjalanan dan operasi perniagaannya. Dan perniagaan milikan tunggal ini adalah merupakan entiti perniagaan yang paling asas sekali. Okey, berbeza pula dengan perkongsian. Perkongsian ini dimiliki oleh 2 atau lebih individu dan ditubuhkan di bawah peruntukan Akta Perkongsian. Okey, contoh perniagaan perkongsian yang biasanya dijalankan adalah seperti Klinik Mansur dan rakan-rakan, Ahmad and Partners Peguam Bela dan Peguam Cara. Okey, dan oleh kerana mereka ini terdiri daripada 2 atau lebih individu, maka mereka perlu menandatangani satu perjanjian yang dinamakan Akta Perkongsian. Okey, kebanyakan perkongsian ini adalah terdiri daripada golongan profesional seperti peguam, akaunten, jurutera, doktor, bagi menyediakan perkhidmatan profesional mereka. Okey, kemudian yang terakhir sekali ialah syarikat berhad menurut share. Terdapat 2 jenis syarikat berhad menurut share iaitu syarikat persendirian dan syarikat awam. Syarikat berhad menurut share ini pula adalah di bawah Akta Syarikat 2016. Berbeza dengan perkongsian tadi, perkongsian adalah di bawah Akta Perkongsian 1961, manakala syarikat berhad menurut share pula di bawah Akta Syarikat 2016. Okey, di sini cikgu tunjukkan 2 gambar klinik pergigian. Yang pertama tu klinik pergigian Dr. Nurdina dan satu lagi ialah Azel Dental. Daripada gambar ini, cikgu percaya kamu dapat meneka yang mana satu milikan tunggal dan perkongsian. Biasanya kalau milikan tunggal, dia akan letak nama individu di depan kedai dia. Ya, berbeza dengan perkongsian, kadang-kadang dia letak logo dan nama syarikat. Ya. Okey, terdapat 3 jenis perkongsian iaitu perkongsian biasa, perkongsian berhad dan perkongsian liability terhad. Okey, perkongsian biasa ini adalah rakan kongsi yang semuanya boleh menguruskan perniagaan bersama-sama dan mereka mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama. Okey, rakan kongsi biasa ini dia menanggung liability tidak terhad. Okey, ingat menanggung liability tidak terhad. Kemudian kita tengok pula perkongsian berhad. Okey, perkongsian berhad ini ialah katakanlah dalam perniagaan itu ada 5 rakan kongsi. Okey, 3 rakan kongsi ini, 3 daripada 5 rakan kongsi ini dia menanggung liability terhad iaitu dia menanggung sekadar mana jumlah modal yang dilaburkan sahaja, ya. Maknanya dia menanggung liability terhad. Yang 2 lagi tadi menanggung liability tidak terhad. Jadi 2 orang yang menanggung liability tidak terhad ini dia mempunyai hak untuk menguruskan perniagaan. Manakala yang 3 orang tadi yang menanggung liability terhad tadi dia tidak ada hak untuk menguruskan perniagaan. Okey, kalau perkongsian liability terhad pula ialah dia adalah gabungan antara perkongsian berhad dengan syarikat persendirian. Ya. Okey, yang ini kita akan sentuh pada PDPR akan datang, ya. Terdapat 4 jenis rakan kongsi iaitu rakan kongsi lelap, rakan kongsi nominal, rakan kongsi terhad dan rakan kongsi biasa. Okey, rakan kongsi lelap ini dia hanya menyumbangkan modal tetapi dia tidak mengambil tahu tentang pengurusan perniagaan. Bagaimanapun dia berhak menerima keuntungan. Rakan kongsi nominal pula dia membenarkan nama dia digunakan sebagai rakan perniagaan.
tapi dia tidak menyumbang apa-apa modal. Dan biasanya mereka ini adalah orang yang berpangkat, berpengaruh ataupun mempunyai kredibiliti yang tinggi. Okey, kalau rakan kongsi terhad pula, dia tiada kuasa pengurusan tapi dia boleh melihat rekod perniagaan dan kewangan syarikat. Dia boleh ambil tahu, ya. Kemudian rakan kongsi biasa ini adalah orang yang terlibat semuanya. Maknanya dia mengambil bahagian dalam semua urusan syarikat. Setiap jenis pemilikan perniagaan ini mempunyai ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan. Aspek ciri-ciri yang akan kita pelajari ialah untung rugi, modal, liability perniagaan, cukai, pendaftaran, prosedur penubuhan, pengurusan, laporan kewangan dan jangka hayat. Seterusnya ialah kelebihan perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Okey, kita tengok dulu perniagaan milikan tunggal punya kelebihan. Okey, dia mudah ditubuhkan dan murah, ya, murah pendaftarannya. Kemudian hanya modal yang kecil sahaja sudah boleh membuka perniagaan milikan tunggal. Okey, katakanlah cikgu ada kemahiran menjahit, kemudian cikgu nak buka butik, ya. Cikgu nak buka butik milikan tunggal. Jadi modal yang cikgu nak perlu gunakan untuk membeli mesin, peralatan seperti gunting, kain dan juga mungkin sewa kedai. Jadi dengan modal yang kecil sahaja dah boleh buka perniagaan. Okey, bila milikan tunggal ini, pemilik itu bebas untuk menguruskan perniagaannya. Okey, bebas mengurus perniagaan ini maksudnya ialah dia bebas membuat keputusan. Contohlah katakan, okey cikgu buka butik tadi kan. Okey, cikgu nak cat kedai cikgu warna hitam. Rare kan warna hitam. Okey, jadi cikgu tak perlu nak minta pendapat sesiapa pun untuk buka untuk cat warna hitam, ya. Itu dikatakan bebas, ya. Kita bebas membuat keputusan. Okey, kita nak masuk hari ni kerja pukul 9. Okey, nak masuk pukul 9, nak tutup pukul 8 malam. Jadi kita tak kisah sebab itu perniagaan kita yang miliki, ya. Jadi kita semuanya atas keputusan kita, ya. Kemudian untuk cukai perniagaan pula hanya cukai rendah sahaja, ya. Cukai individu sahaja dikenakan. Okey. Kemudian dia mudah dikawal. Maksud mudah dikawal itu ialah pengawalan sepenuhnya atas pemilik. Pemilik mengawal sepenuhnya perniagaannya. Kemudian yang bestnya ialah keuntungan dimiliki sepenuhnya oleh pemilik perniagaan. Tak perlu nak share dengan sesiapa, ya. Dan kerahsiaan perniagaan terjamin. Terjamin maksudnya ialah katakanlah perniagaan cikgu tu ada masalah kewangan, ya. Jadi cikgu tak perlu nak hebahkan masalah itu kepada mana-mana pihak, ya. Hanya cikgu sahaja yang tahu masalah perniagaan. Ya, tak perlu nak diumumkan. Kemudian kita tengok pula kepada perkongsian. Sama juga dengan milikan tunggal, perkongsian juga mudah dan murah untuk ditubuhkan, ya. Okey, tapi yang bestnya dia dapat kumpul modal yang lebih banyak sebab dia dianggotai oleh 2 ataupun lebih rakan kongsi. Lagi ramai rakan kongsi, lagi banyaklah dapat kumpul modal. Bila banyak dapat kumpul modal, macam-macam benda boleh dilakukan dalam perniagaan. Banyak rancangan boleh dilakukan, ya. Kemudian yang best juga ialah boleh berkongsi risiko. Katakanlah perniagaan itu mengalami kerugian, ya. Jadi kerugian itu boleh ditanggung bersama dengan rakan kongsi. Dan yang lagi bestnya ialah dapat berkongsi kemahiran dan kepakaran. Katakanlah tadi cikgu buka butik milikan tunggal, ya. Cikgu hanya pandai menjahit saja tapi cikgu tak reti nak jahit manik, nak buat design yang pelik-pelik ke. Jadi kalau kita ada rakan kongsi yang ada kemahiran dan kepakaran itu, jadi kita boleh berkongsinya, ya. Faham tu kan? Jadi itu yang menariknya perkongsian, ya. Dan lagi satu, kita boleh mudah untuk tambah ataupun kurangkan modal. Katakanlah kita nak tambah modal, kita hanya perlu minta dengan rakan kongsi, ya. Ataupun sama jugalah kalau kita nak kurangkan modal, kita hanya perlu berbincang dengan rakan kongsi. Berbeza tadi dengan milikan tunggal. Kalau dia nak tambah modal, dia kena pastikan kewangan dia cukup. Okey? Okey, itulah dia kelebihan perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah kekurangan dalam perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Okey, kita tengok dulu milikan tunggal. Okey, milikan tunggal ini biasanya modal dia terhad, ya. Bila modal terhad, dia akan mengekang perkembangan perniagaan itu, ya. Jadi dia macam susah nak buat promosi besar-besaran, nak membuat pengeluaran secara besar-besaran kerana modal yang terhad. Kemudian hayat perniagaan yang tidak kekal.
sekiranya berlaku kematian kepada dirinya, dia mungkin bolehlah mewariskan perniagaan kepada anak-anak. Tapi kalau pewaris itu tidak minat dalam perniagaan yang diceburi, dia akan menimbulkan masalah dan bebanan di kemudian hari. Dan akhirnya mungkin perniagaan itu akan dibubarkan ataupun ditutup. Ya. Kemudian kebanyakan pemilik syarikat, pemilik perniagaan biasanya dia akan menguruskan sendiri inventory, menguruskan rekod kewangan, mengutip hutang. Jadi bila semua kerja itu dia buat sendiri, ini akan menyebabkan bebanan kerja yang banyak ya. Bila kebebanan kerja yang banyak, takut dia macam terkejar-kejar nak buat itu, nak buat ini ya. Okey, seterusnya ialah liability yang tidak terhad. Kita telah bincangkan sebelum ini, liability tidak terhad iaitu sekiranya berlaku apa-apa pada perniagaan mereka, terutamanya kerugian. Okey, jadi harta peribadi mereka boleh diambil untuk melunaskan bayaran hutang. Kemudian tiada pembahagian dan perkhususan. Walaupun ada pembantu tetapi bilangannya masih tidak cukup ya. Jadi itu adalah masalah dalam perniagaan milikan tunggal. Okey, begitu juga perkongsian. Walaupun dia ada rakan kongsi 2 hingga 50, mereka masih juga mengalami masalah modal yang terhad ya. Sebab lagi banyak modal, lagi banyak perkara boleh dilakukan. Boleh buat promosi besar-besaran, pemasaran, buat kajian. Ya. Jadi kerana itu ialah modal yang terhad ini mengekang perkembangan syarikat. Kemudian hayat perniagaan juga tidak kekal. Ya. Hayat perniagaan tidak kekal sekiranya dia mati, dia muflis ataupun dia mungkin dah kurang siuman. Jadi dia kena menarik diri daripada perniagaan itu. Selain daripada itu, sukar untuk memindahkan pemilikan perniagaan. Katakanlah dah nak pindahkan milik kepada anak dia. Agak sukar sebab perlu mendapat persetujuan daripada rakan kongsi yang lain. Sekiranya ada rakan kongsi yang tidak bersetuju, jadi pemilikan itu tidak dapat dipindahkan. Okey, sama juga dengan milikan tunggal, liability juga tidak terhad. Kemudian konflik dengan rakan kongsi. Lagi ramai rakan kongsi, lagi banyak perbezaan pendapat. Jadi apabila berlaku perbezaan pendapat akan menyebabkan berlakunya perselisihan faham. Ya? Dan bila berlaku perselisihan faham, mungkin menyebabkan ada ahli yang menarik diri. Kemudian ada tindakan perkongsi memberi kesan kepada rakan kongsi yang lain. Ini contohnya ialah katakan ada rakan kongsi yang membuat perjanjian ataupun menandatangani kontrak yang boleh memberi kesan kepada rakan kongsi yang lain. Okey? Sebelum cikgu akhiri kelas pada hari ini, cikgu ingin memberi sedikit tugasan iaitu cikgu minta tolong buat perbandingan ciri-ciri milikan perkongsian dan syarikat persendirian. Ya, cikgu tahu kamu belum lagi belajar tentang syarikat persendirian, tapi kamu boleh dapat maklumat tentang syarikat persendirian di dalam buku digital PKU yang telah cikgu upload. Ya. Okey, jadi buat dalam format yang cikgu bagi ni, macam slide ni. Okey, tengok ada perkongsian, syarikat persendirian berhad. Jadi kita tengok perkongsian pemilikan dia bagaimana, syarikat persendirian bagaimana. Jadi bila kita buat perbandingan ini, kita dapat melihat beza dan persamaan antara kedua-dua ciri milikan ini ya. Okey, buat dan hantar dalam grup Telegram. Okey, kamu ada grup dengan cikgu, ada grup dengan cikgu Hidayah. Okey, jadi hantar kepada kami. Selewat-lewatnya pada PDPR akan datang ni, benda tu dah ada lah ya dalam grup Telegram. Okey. Okey, lagi satu cikgu nak share satu video ya, satu video yang sangat memberi motivasi ya. Cikgu rasa terkesan juga dengan kata-kata daripada Jack Ma iaitu pemilik syarikat Alibaba ya. Tahu kan syarikat Alibaba? Okey, sebelum ni cikgu pernah bagi tugasan buat folio tentang tokoh perniagaan. Okey, ada juga yang membuat Jack Ma sebagai tokoh ya. Okey, jadi mungkin nama Jack Ma ini tidak asing lagi kepada kita semua. Jadi tengok video ini di kala pandemik COVID ini, cikgu rasa dengan menonton video ini dia memberi satu semangat, satu inspirasi kepada kita semua ya. Okey, jadi kita tonton video ini sama-sama. Don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. So I tell myself and told my young people, before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company.
Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to a small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And from 30 to 40 years old, you have to think very clearly when you're working for yourself. If you really want to be an entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about it. How can you focus on things that you are good at? But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But this is my advice to the young people. 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand. Enjoy it. I mean, 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. Oh, I regret a lot of things. I regret that I should never meet the media. I regret I should not speak in the public because I could have my own privacy. I regret that I working so hard, spend so little time with my family. And I regret that if I have another life, I would never do things like this. And my wife just said, you do not belong to me, you belong to the Alibaba. But, you know, life is so short. It's all about experience. People see different view. Some people think you're rich, you're successful, but maybe not. Some people say, you know, this guy does not have money, he's a terrible guy. Maybe not. So everybody chooses his own life. I cried. Never sort of we had a lot of problems that people never thought. Because running a company for 34,000 young people, operate a company for more than 500 million people. If 500 million people, if 1% of them are bad guy, you got a 5 million bad guy. So it's headache. But it's too late to regret. Forget about regret. Think about, I have another 10, 20 years to go. Enjoy the show, enjoy the ride. You are the same.